Sejak penubuhan Mahan Az-Zaitun di Indonesia, pelbagai kontroversi muncul daripada pimpinan Mahan Az-Zaitun yang melibatkan isu ajaran salah yang disebarkan. Malah Mahan ini telah menjadi satu pusat pengajian yang besar di rantau ini sehingga berjaya merekrut rakyat Malaysia belajar di sana. Abdul Salam Panji Gumilang lahir di Gresik, Indonesia pada 30 Julai 1946. Panji Gumilang melanjutkan pendidikannya ke Pondok Moden Gontor. Selesai dari Gontor pada tahun 1966, ia melanjutkan ke IAIN Sharif Hidayatullah Jakarta yang kini dikenali sebagai UIN Sharif Hidayatullah. Dia juga pernah menjadi petugas Rabitah Alam Islami yang ditugaskan di Majlis Ulama Islam Malaysia Sabah, bahagian dakwah pada tahun 1982 hingga 1989. Selain itu juga menjadi Presiden Perkisar pada tahun 1982 hingga 1989. Hasil pengalamannya dalam gerakan Jemaah Islamiyah, akhirnya Panji Gumilang mendirikan Yayasan Pesantren Indonesia untuk kemudian membangunkan Pondok Pesantren Az-Zaitun atau dikenali sebagai Mahan Az-Zaitun pada 13 Ogos 1996. Mahan Az-Zaitun terletak di Indramayu, Jawa Barat, Indonesia. Ia didirikan di atas tanah seluas 1,200 hektar. Tercatat pada tahun 2011 telah ada sekitar 7,000 pelajar yang menimba ilmu di Mahan ini. Pelajarnya kebanyakan berasal dari pelbagai negara. Selain Indonesia, ramai di kalangannya dari Malaysia, Singapura, Timur Leste dan Afrika Selatan. Pendekatan yang dibawa adalah kononnya sebagai ajaran Islam yang terbuka dan toleransi dan berfahaman pluralisme agama. Penyimpangan yang dibawa oleh Mahan Az-Zaitun ini semakin terserlah apabila terdapat beberapa siri kontroversi melibatkan ajaran dan ibadat agama Islam di Indonesia baru-baru ini. Panji Gumilang beberapa kali membuat kenyataan secara terbuka bahawa dia menganut mazhab Soekarno. Saya bilang, mazhabku adalah Bung Karno, Ahmad Soekarno. Kenyataan Panji Gumilang meremehkan amalan solat umat Islam yang meletakkan wanita di saf belakang lelaki dengan beranggapan tindakan itu menganggap wanita seperti najis dan hamba. Jangan sampai putri Muslim ini terbelenggu, jadi budak dalam morality. Sholat saja dipakai tabir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Menganjurkan saf solat lelaki dan wanita bersebelahan antara satu sama lain. Itu kok perempuan lah, urusan perempuan. Di depannya, siapa yang mau memajukan silakan. Menganjurkan supaya wanita menjadi khatib dan memberi khutbah Jumaat dan Hari Raya. Center of Education di Az-Zaitun ini mau menampilkan nisa untuk jadi khatib di Jumat. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarakat Kabupaten. Dalam solat Aidilfitri, turut disertakan seorang penganut bukan Islam berada di tengah-tengah saf solat. Solat tersebut diimani oleh Panji Gumilang dan disertakan 2 orang pelapis imam kepadanya kerana dia tidak boleh solat dengan keadaan sempurna. Pada masa yang sama, wanita yang berada di tengah-tengah saf solat ini dikatakan isteri kepada Panji Gumilang. Panji Gumilang turut mengajar mengucapkan salam dengan cara orang Yahudi dan Kristian dalam bahasa Ibrani. Avenu shalom alehem, avenu shalom alehem. Menurut pendedahan Umar Abduh di dalam bukunya membongkar gerakan sesat NII di balik pesantren mewah Az-Zaitun yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam, mengaitkan agenda ekstremis NII mahu dihidupkan kembali dengan penubuhan Mahan Az-Zaitun dengan bentuk yang lebih liberal dan pluralisme agama. Antara pengajian yang membahagikan tauhid itu kepada 3 bahagian, iaitu tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah dan tauhid ubudiyah. Mahan Az-Zaitun telah menjadi medan pengkaderan termasuk pelajar-pelajar Malaysia. Malah di Malaysia, mereka telah menubuhkan banyak NGO dan kelab-kelab yang berselindung di sebalik pertanian dan peternakan yang dikawal selia oleh alumni Mahan Az-Zaitun. Secara indoktrinasi penyebaran ajaran menyeleweng di Malaysia pula, kumpulan ini dijuluki dengan Kumpulan Pemuda Kahfi, Ajaran MLM dan Kumpulan Negara Islam Indonesia. Malah sudah ada fatwa ke atas ajaran mereka di Malaysia seperti diwartakan oleh Pahang, Selangor dan wilayah persekutuan bahawa hukum ajaran Kumpulan Negara Islam Indonesia adalah sesat kerana menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar.
Ini adalah kerana ajaran tersebut mempunyai ciri-ciri penyelewengan seperti berikut. Memberi definisi sendiri terhadap konsep tauhid rububiyah, uluhiyah dan ubudiyah. Bagi mereka, konsep tauhid tersebut ialah dengan maksud menubuh negara Islam Indonesia mengikut resepi mereka. Dalam pembelajaran dan penjelasan mengenai agama, hanya boleh merujuk kepada ketua mereka sahaja. Mengkafirkan kumpulan selain mereka. Mereka menganggap merekalah berpegang kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang sebenar. Orang Islam yang tidak mengikut kumpulan itu dianggap tidak sah Islamnya. Fahaman dan doktrin mereka adalah berasaskan pemikiran ketua kumpulan yang didakwa bersandarkan Al-Quran. Dengan kata lain, mereka menggunakan ayat Al-Quran dengan tafsiran mengikut keperluan kumpulan mereka, seperti mengubah hukum dengan mengatakan solat hanya 2 kali sahaja wajib sehari semalam dan solat subuh sewaktu program mereka berjalan tidak diwajibkan. Semua aturan, perintah dan arahan ketua mereka adalah sama dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan wajib dipatuhi. Mendakwa kerasulan dan kenabian tidak berakhir kerana mereka menganggap setiap orang menyampaikan dakwah Islam juga dianggap Rasulullah. Mana-mana ayat dalam Al-Quran boleh ditafsir mengikut logik dan manusia bebas mentakwil atau mentafsir ikut kehendak sendiri. Setiap Muslim yang tidak ikut menjadi anggota mereka dianggap kafir dan darahnya halal. Selain itu, masih banyak lagi sisi penyelewengan yang dibawa oleh kumpulan ini. Realitinya mereka masih giat aktif di Malaysia dengan menggunakan pelbagai nama NGO dan kelab-kelab usahawan bagi menjana ekonomi secara mandiri. Sebagai Muslim, perlulah kita berhati-hati dengan ajaran baru yang tidak berlandaskan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingatlah kita kepada sabda Nabi Muhammad SAW. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata nabiyyi. Maksudnya, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Imam Malik.